بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada pagi ini insya-Allah kita akan menyambung semula untuk tafsir bagi surah Al-Fajr, untuk sambungan bagi ayat yang ke-24 sehinggalah pada ayat yang terakhir insya-Allah. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Sadaqallahul Azim. Baik, mafhum daripada ayat yang saya bacakan. Allah Ta'ala berfirman dengan mafhumnya. Maka pada ketika itu manusia akan berkata, alangkah baiknya kalau aku dahulu sediakan amal-amal baik untuk hidupku di sini. Ini merujuk kepada hidupku di hari akhirat. Maka pada hari akhirat itu tiada sesiapa pun yang dapat menyeksa seperti azab yang diseksakan oleh Allah Ta'ala. Dan tiada siapa pun yang dapat mengikat serta membelenggu seperti ikatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan belenggunya. Setelah menerangkan balasan dan akibat kepada orang yang mendustakan akhirat serta mendustakan Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka Allah Ta'ala menyeru, wahai orang-orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang, yang tetap dalam kepercayaan dan juga dalam keadaan sentiasa kepada kebaikan. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan lagi diredai di sisi Tuhanmu. Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang bahagia dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Baik. Jadi daripada ayat 24 sehinggalah kepada ayat terakhir dalam suratul Fajr. Ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita tentang dua cerita ataupun dua perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita berkenaan dengan penyesalan dan juga pembalasan. Penyesalan dan pembalasan manusia pada hari kiamat. Di mana Allah Ta'ala membawakan kepada kita gambaran beberapa bentuk penyesalan dan pembalasan yang akan menimpa manusia pada hari akhirat. Kemudian di penghujung suratul Fajr, Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa kepada kita tentang golongan orang-orang yang mendapat keselamatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari qiyamah. Baik, kita kembali semula pada ayat yang ke-24. Pada ayat yang ke-24 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita salah satu daripada bentuk penyesalan manusia pada hari akhirat. Dalam ayat yang ke-24 atau pada ayat yang ke-24 ini,
Allah Ta'ala menyebutkan salah satu daripada bentuk penyesalan tersebut. Baik, yang pertama, pengajaran yang kita ambil daripadanya, daripada maksud firman Allah, Ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka berkata, alangkah celaka dan malangnya kami atas apa yang telah pun kami lakukan di dalam hidup kami. Maka ayat ini menunjukkan beberapa bentuk penyesalan manusia. Ini kita nak lihat pada pengajaran, iaitu beberapa bentuk penyesalan manusia pada hari kiamah. Yang pertama, bentuk penyesalan manusia adalah menyesal penyesalan di atas nikmat usia dan juga waktu. Penyesalan di atas nikmat usia dan juga masa ataupun waktu. Kerana perkataan li hayati dekat sini, ia merujuk kepada umur dan usia dan masa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dan anugerahkan dan kurniakan kepada mereka. Maka dekat sini jelas menunjukkan kepada kita antara perkara yang banyak manusia sesali atau yang manusia akan sesalkan pada hari kiamat kelak nanti adalah kerana apabila Allah memberikan pada mereka nikmat umur, nikmat usia, dan Allah berikan pada mereka nikmat masa, maka mereka telah pun mensia-siakan usia mereka itu dan juga masa yang Allah berikan pada mereka itu pada perkara-perkara untuk mengkufuri Allah dan Rasul, dan juga mensia-siakan usia dan masa mereka itu pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya, perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, antara bentuk penyesalan yang mereka akan sesali dan sesalkan pada hari kiamat kelak nanti, iaitu mereka menyesali di atas amalan dan juga usaha atau perbuatan yang telah mereka lakukan. Kerana perkataan qaddamtu, seperti mana kita baca dalam banyak ayat Quran lah, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dia guna perkataan qaddamu. Kalau kat sini qaddamtu. Baik, antara bentuk yang manusia sesali atau yang manusia akan sesalkan pada hari kiamat kelak nanti, iaitu atas amalan, perbuatan, keyakinan dan kepercayaan mereka yang merugikan mereka, iaitu di atas kesyirikan, di atas kekufuran, atas kemaksiatan dan keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang manusia akan sesalkan. Mereka akan berkata, kenapalah kami melakukan syirik, melakukan kufur, melakukan maksiat, melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW ada disebutkan, baginda bersabda, sekiranya ada seorang hamba yang hendak sujud atau meletakkan wajahnya, ya, meletakkan wajahnya, Nabi kata kalau ada seseorang hamba yang pernah meletakkan wajahnya sejak dia lahir sampai dia mati, dia letakkan wajahnya di saat sampai di penghujung usianya untuk ketaatan kepada Allah. Untuk ketaatan kepada Allah pun mereka itu akan datang pada hari kiamat. Mereka berharap supaya mereka dapat dikembalikan ke dunia agar Allah Subhanahu wa taala menambah-nambahkan bagi mereka
al-ajri wath-thawab, iaitu pahala dan juga ganjaran. Bayangkan Nabi kata kalau ada seorang hamba Allah yang Allah ciptakan, dia ni sejak daripada dia lahir, bukan sejak balik, ni bercakap min wulida, min yaumi wulida. Sejak daripada dia lahir, dia terus sujud pada Allah sampailah kepada hari usia tua dia, ya, hari dia meninggal dunia, dia masih lagi sujud pada Allah Ta'ala. Pun sedemikian pun bila balik ke akhirat, mereka tetap akan menyesal. Menyesal tu bukanlah menyesal kerana tak ada kebaikan. Maksudnya menyesalnya mereka kerana kekurangan pahala. Mereka nak gandaan pahala, mereka inginkan tambahan pahala yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan itu kepada mereka. Ya, maknanya nak menyebutkan pada kita hari kiamat ni, pengajaran yang kita nak ambil yang keduanya, selain daripada penyesalan usia dan masa, penyesalan amal, yang ketiganya adalah merujuk kepada bentuk atau pembahagian penyesalan manusia. Ya, iaitu ayat ini menceritakan kepada kita ada perkara-perkara ataupun golongan manusia yang menyesal. Golongan manusia yang menyesal ni terbahagi kepada dua. Ya, golongan manusia yang menyesal ni terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah manusia yang menyesal disebabkan kerana kekufuran, kejahatan, keingkaran mereka. Maknanya mereka ni menyesal sebab mereka tak buat baik. Yang tu kita fahamlah. Bila tak buat baik, memang dia akan menyesal lah. Yang tu kita amat-amat memahaminya. Tapi yang kedua, iaitu mereka yang menyesal disebabkan kerana mereka tidak bersungguh-sungguh dan tidak bersungguh-sungguh atau tidak menunaikan perintah Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Dia tunaikan perintah Allah, bukan tak tunai. Tetapi dia tidak menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dengan sesempurnanya. Walaupun tak tunaikan perintah Allah Ta'ala dengan sesempurnanya pun, mereka tetap juga akan menyesal. Bayangkan ya, bagaimana kalau orang yang dah buat amal ibadat dengan baik pun, cuma mereka tidak menunaikannya dengan sepenuh kesungguhan, pun akan menyesal ingin balik ke dunia semula. Ini kan pula mereka yang memang tidak beriman atau tidak beribadat ataupun tidak mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, baik. Kemudian kita lanjutkan kepada pengajaran yang seterusnya, qaddamtu li hayati, yang terakhir. Maksudnya adalah manusia menyesal di atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada mereka, yang kemudiannya mereka menyalahgunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Sekejap ya, saya cari benda yang boleh tinggi sikit. Sekejap ya. Tinggi sikit. Okay. Baik, seterusnya antara perkara yang manusia akan sesali sebagai yang terakhir pengajarannya adalah, iaitu mereka menyesali di atas nikmat yang mereka kufuri. Pertama, usia. Kedua, amalan. Ya, amalan mereka. Amalan baik atau amalan buruk, kita dah bincangkan tadi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah merujuk kepada nikmat. Qaddamtu li hayati, maknanya mereka menyesal di atas
apa yang telah mereka pergunakan daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, dan apa yang telah mereka kufuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah taala kurniakan kepada mereka. Yang merujuk kepada seluruh nikmat lah, sama ada nikmat kesihatan. Cuma kalau berdasarkan kepada dalil-dalil nas menunjukkan nikmat, daripada seluruh nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, ada 3 nikmat yang paling banyak manusia di hari akhirat akan menyesalinya. Yang pertama adalah merupakan nikmat hidayah, iaitu nikmat-nikmat hidayah yang telah Allah Ta'ala berikan kepada mereka, sampaikan kepada mereka melalui kitab ataupun rasul, ataupun melalui tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan seumpama dengannya. Nikmat hidayah inilah yang paling manusia sesali pada hari kiamat, sebagaimana Allah Taala sendiri sebut dalam Quran, penyesalan yang Allah rakamkan yang disebut oleh orang-orang kafir. Apa ya, dalam satu ayat Allah SWT, sekejap saya cari ayat dia. Allahu Akbar. Okey, kuntu minal muttaqin. Dalam surah Az-Zumar Allah Ta'ala sebut, au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin, iaitu pada ayat 57. Mereka akan berkata, alangkah baiknya sekiranya kami ini tidak mensia-siakan nikmat hidayah Allah, nescaya kami pada hari ini, termasuk hari ini itu menuju hari kiamat lah, kami pada hari ini termasuk daripada kalangan golongan orang-orang yang bertakwa. Baik. Okay, kita kembali ke yang kedua, nikmat yang paling banyak manusia menyesal pada hari akhirat selepas nikmat hidayah adalah nikmat kesihatan. Nikmat kesihatan yang Nabi SAW sebut, ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada 2 bentuk nikmat yang paling banyak manusia sesalkan pada hari kiamat itu, ya. Iaitu salah satu daripadanya adalah merupakan nikmat kesihatan, ya, nikmat kesihatan. Baik. Okey, kita kembali kepada ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang azab yang amat keras dan dahsyat yang menanti manusia yang ingkar dan kufur dan zalim pada hari kiamat kelak. Ya. Baik. Jadi pada ayat yang ke-25 ini dapat kita mengambil beberapa pengajaran daripadanya. Yang pertama, ayat ini menerangkan kepada kita bahawasanya hari akhirat adalah merupakan hari penyiksaan yang paling keras di antara siksaan dan azab Allah Ta'ala. Hari akhirat adalah merupakan hari penyiksaan dan azab yang paling keras dalam Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada manusia akan azab dan siksaan. Ya, kita ketahui dalam Quran Allah ceritakan ada beberapa bentuk azab yang Allah Ta'ala timpakan kepada manusia di dunia, seperti azab yang menghancurkan kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh dan sebagainya. Maka sebab itu ulama membahagikan azab Allah Ta'ala ini terbahagi kepada 2 pembahagian. 2 jenis. Satu, azab Allah di dunia. Satu lagi adalah azab Allah di akhirat.
Azab Allah di dunia ni adalah seperti mana Allah Ta'ala mengazab kaum-kaum umat-umat yang terdahulu yang telah dihancur dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun azab di hari akhirat pula terbahagi kepada dua. Terbahagi kepada dua. Yang pertama, ia merujuk kepada azab dahsyat, azab yang dahsyat yang bersifat sementara. Yang kedua, azab yang dahsyat yang bersifat selamanya. Satu namanya muaqqat, satu lagi namanya muabbad. Adapun azab Allah Ta'ala yang muaqqat ini, dia merujuk kepada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat, iaitu yang bersifat sementara, tidak kekal, seperti azab di padang mahsyar, azab yang Allah Ta'ala timpakan ketika di sirat, ketika hisab. Namun yang paling dahsyat yang Allah maksudkan pada ayat 25 ini adalah azab Allah Ta'ala yang kekal, iaitu merujuk kepada siksaan dan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah merupakan siksaan dan azab yang paling dahsyat, yang sehingga Allah Ta'ala sifatkan pada ayat ini, tidak ada seseorang pun yang pernah merasai kedahsyatan, kesakitan azab seperti mana pada hari kiamat itu, merujuk kepada siksaan di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dekat sini menunjukkan pada kita, pengajarannya adalah api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah merupakan siksaan yang paling keras, yang paling dahsyat, yang paling keras, yang paling dahsyat, yang telah Allah Ta'ala ciptakan sebagai balasan dan hukuman kepada hamba-hambanya yang ingkar. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ayat ini menunjukkan kepada kita bahawasanya tidak ada yang lebih keras siksaan dan azabnya melebihi siksaan Allah yang mengazab hamba-hambanya. Jadi dekat sini menunjukkan kepada kita pengajaran yang Allah Ta'ala nak sebutkan, bahawasanya azab Allah Ta'ala ini, Allah nak gambarkan tentang ciri-ciri dan sifat azab Allah Ta'ala ini. Sebab tak ada sesiapa pun yang lebih keras, yang lebih dahsyat siksaan azabnya melebihi azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innallaha syadidul iqab, kata Allah, sesungguhnya aku ini sangat syadid, sangat keras azab dan hukumanku. Baik, maka dekat sini menunjukkan pada kita azab Allah Ta'ala ni, azab Allah ni ada sifat-sifat dia. Ayat ni sebenarnya Allah nak menceritakan tentang gambaran sifat-sifat azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, ciri-ciri sifat azab Allah Ta'ala itu, yang pertama adalah merupakan azab yang sangat keras, syadid, keras. Maksud keras ni adalah siksaan itu adalah siksaan yang amat berat, yang tak mampu ditanggung atau dapat ditahan kesakitannya. Sebab tu kalau kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala sebut, فَإِيَّصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوَلَّهُمْ. Allah kata, فَإِيَّصْبِرُوا, kalau betul lah, cakaplah ya Rasulullah kepada orang yang kufur itu, kalau betul lah mereka ini benar-benar orang yang bersabar, yang boleh bersabar, maka suruhlah mereka bersabar untuk menahan kesakitan, siksaan api neraka Allah. Nescaya mereka tak akan mampu. Mathwal lahum, maknanya mereka tak akan mampu untuk menanggung kekerasan ataupun beratnya siksaan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Itu yang pertama, ciri-ciri dia. Yang kedua, ciri-ciri sifat siksaan azab Allah Subhanahu Wa Taala itu, azab Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat muhit. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam ayat Quran yang lain, bagaimana sifat azab neraka itu adalah bersifat mengepung manusia. Maknanya mengepung manusia daripada atasnya, bawahnya, depannya, belakangnya, kanannya, kirinya. Sehingga tidak ada ruang bagi manusia yang diseksa dalam neraka itu untuk mereka mengecapi bahagian-bahagian atau ruang-ruang yang mereka tak perlu untuk mengalami kesakitan dan mengalami siksaan. Ya, sekejap. Kita kak. Kemudian, mana tadi? Alamak. Baik, ciri-ciri. Ciri-ciri sifat siksaan azab Allah Ta'ala pula selain pada keras dan berat, kemudian menyeluruh, ya. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri sifat siksaan azab Allah di hari akhirat itu adalah merupakan siksaan yang disebutkan sini yang abadi atau yang kekal. Maknanya siksaan azab api neraka itu adalah merupakan siksaan azab yang tidak ada kesudahan, yang tidak ada penghujung, yang tidak ada istirahat. Maknanya dia sentiasa kekal. Tak ada hari cuti. Maknanya ahli neraka yang diseksa pada hari akhirat ni, mereka tidak akan mendapat sedikit pun keringanan ataupun diberikan penangguhan ataupun diberikan kerehatan di dalam neraka itu. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala yukhaffifa anhum min azabiha. Kami tidak akan merehatkan mereka di dalam neraka itu walaupun sedikit, walaupun sekejap, Allah tak akan bagi mereka rehat. Baik. Kemudian yang seterusnya, ciri-ciri sifat siksaan azab Allah Ta'ala di hari akhirat itu adalah bersifat adil. Bersifat adil. Di mana bila Allah Ta'ala sebut Allah menyiksa hambanya, Allah Ta'ala sahajalah yang maha mengetahui apakah dan bagaimanakah untuk menyiksa hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dengan siksaan yang setimpal dengan apa yang ia lakukan. Sebab itu kita lihat, kalau kita nak hukum kesalahan seseorang itu sesuai, itulah yang paling susah. Contoh kalau orang minum arak, kalau orang berzina, kalau orang berjudi, macam mana kita nak define ataupun nak tentukan siksaan yang bagaimana yang dapat selayaknya membalas dosa-dosa itu. Sedangkan dia semua dosa besar. Apakah sama siksaannya atau ada spesifikasi siksaan? Itu Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah memang dah sediakan. Setiap dosa tu ada siksaan dia yang tersendiri. Samalah juga kalau manusia tu bunuh 100 orang, misalnya contohlah. Wal'iyazubillah, andai kata dia bunuh 100 nyawa, jadi macam mana kita nak berlaku adil untuk menghukumi perbuatan dia membunuh 100 orang itu? Kalau kita bunuh dia seorang diri, kalau kita bunuh dia sahaja, misalnya kita bunuh dia seorang saja, kita baru membalas 1 nyawa yang telah dia bunuh. Sedangkan dia dah bunuh 100 nyawa. Ada 99 nyawa tu, macam mana kita nak membalas ke atas pembunuh itu? Walhal, kalau kita bunuh dia balik, baru tebus 1 nyawa. Ada 99 nyawa lagi. Sebab itulah, azab di hari akhirat ini adalah merupakan azab yang adil. Azab yang sama. Azab yang dapat
apa ni, membalasi dan menghukumi atas apa yang manusia lakukan, ya. Sebab itulah dalam api neraka ni, bila seseorang tu kena azab, dia dah mati, Allah boleh hidupkan dia balik. Dia dah mati, Allah boleh hidupkan dia balik. So Allah hidupkan dia balik tu sebagai untuk menyiksa dia di atas dosa-dosanya yang berikut. Tapi kalau kat dunia, kalau dia bunuh orang ramai, kita bunuh dia balik, kita dah tak boleh hidupkan dia balik. Sebab dia akan terus mati. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang maha mengetahui dan adil lagi saksama bagaimana nak membalas dengan balasan yang setimpal atas apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya di hari akhirat ketika di dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Baik. Kemudian kita lanjutkan. So kat sini pengajaran dia apa dia? Iaitu sentiasa minta berlindung kepada Allah daripada siksaan api neraka. Ini memang Nabi SAW dah ajar dah setiap kali sebelum kita bagi salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Bahkan lepas salat pun Nabi ajar kita, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, aku minta berlindung pada kamu daripada api neraka. Bahkan banyak sekali ayat-ayat Quran yang Allah Ta'ala ajar kepada kita supaya kita minta dijauhkan daripada siksaan api neraka. Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Ya Allah, sesungguhnya palingkanlah kami daripada azab neraka jahannam, kerana azab neraka jahannam itu gharama, adalah satu azab yang tak mampu untuk ditanggung oleh manusia. Dan pengajaran yang kedua yang boleh kita ambil selain daripada minta berlindung kepada api neraka Allah, yang keduanya adalah iaitu merasa takut, ya, merasa takut dan mengambil pengajaran daripada kekerasan siksaan azab Allah. Sebab Allah Ta'ala kata tak ada siapa yang boleh mengazab manusia yang jauh lebih keras atau boleh menyaingi kekerasan azab Allah. Tak ada. Maknanya sejak dunia ni diciptakan, walaupun kita tahu banyak kezaliman, banyak penindasan berlaku, orang seksa orang lain, tapi dia takkan sama sekali menyamai siksaan Allah SWT. Macam mana kita tengok dahsyatnya manusia ni seksa orang, pakai kerusi elektrik lah, apa benda lah, tapi dia sama sekali tidak akan menyamai bagaimana Allah Ta'ala menyiksa hamba-hambanya. Itu pengajaran yang kedua, iaitu supaya kita timbul rasa takut, rasa gentar, dan juga mengambil pengajaran daripada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, pengajaran daripada ayat 25 ni, larangan untuk menyiksa makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain. Sebab dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut, فَيَوْمَ إِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ. Allah merujuk kepada menyiksa sesiapa pun. Maknanya, hari akhirat tu Allah boleh menyiksa sesiapa pun yang dahulu pernah menyiksa orang-orang beriman. Atau yang pernah menindas, atau yang pernah membunuh, atau yang pernah menzalimi orang-orang yang beriman. Macam kita tengok Israel sekarang, bunuh 30,000 dah. Dah cecah 30,000 orang dah jiwa nyawa umat Islam yang berada di Palestin. Begitu juga kita tengok dulu di zaman peperangan salib, Tatar, Mongol dulu serang, bunuh beratus-ribu nyawa orang Islam telah dikorbankan. Dan banyak lagi lah nyawa-nyawa manusia yang orang bukan Islam yang pernah ditindas pun ada juga orang Afrika dan seumpama dengannya. Maka ayat ini memberikan amaran jangan menyiksa mana-mana daripada makhluk Allah Ta'ala. Sama ada ia adalah manusia yang disiksa ataupun ia adalah hayawan. So siksa hayawan pun tak boleh, menyiksa manusia pun tak boleh, apatah lagi jika menyiksa mereka menggunakan api, ya, menggunakan api.
Kerana disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, baginda ada bersabda, la yu'adzabu bin nari illa rabbun nar. Tidak boleh menyeksa manusia dengan api melainkan Tuhan yang menciptakan api. Tuhan yang menciptakan api sahaja yang berhak untuk menyeksa manusia dengan api neraka. Maka kat sini larangan kita menyeksa hayawan dan seumpama dengannya. Baik, kemudian kita kembali pada ayat 26. Pada ayat 26, setelah Allah Ta'ala menerangkan kedahsyatan siksaannya, kali ini Allah Ta'ala bawa kepada kita tentang bagaimana tidak ada yang dapat mengikat atau merantai atau membelenggu manusia di hari akhirat agar mereka tidak dapat berjaya melepaskan diri atau meloloskan diri atau menyelamatkan diri. Maka Allah Ta'ala sebut tidak ada yang dapat mengawal ataupun yang dapat memastikan supaya tidak ada sesiapa yang diazab itu dapat melepaskan diri atau menyelamatkan diri mereka daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sorry. Okey. Baik, sekarang kita nak ambil pengajaran daripada ayat yang ke-26 ini. Ya. Baik, kita ambil pengajaran daripada ayat yang ke-26. Ayat ini menegaskan kepada kita beberapa pengajaran. Yang pertama, kedahsyatan belenggu-belenggu dan rantai-rantai di padang mahsyar di hari akhirat. Ayat ini sebenarnya Allah Ta'ala menceritakan kepada manusia sebelum mereka diseksa di dalam neraka pun, mereka diseksa di mahsyar. Kan saya sebut tadi, siksaan hari akhirat ni ada dua jenis kan. Satu siksaan sementara, satu siksaan kekal. So tidak ada siksaan yang lebih keras ataupun yang lebih dahsyat sebelum mereka diseksa dalam neraka Allah Ta'ala, melainkan siksaan di padang mahsyar. Ya, antaranya di padang mahsyar. Apakah di antara bentuk siksaan di padang mahsyar itu? Ada dua yang Allah sebut dalam Quran. Pertama, al-aghlal. Yang kedua, as-salasin. Al-aghlal adalah belenggu yang diletak di batang leher manusia dan mengikat atau merantai tangan dia. Maksudnya rantai tangan bersama dengan batang leher dia. Ini yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat Al-Quran. Apa tu? Apa ayat dia? Allah lupa pula. Dalam surah Yasin tu kan? Yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adhqani fahum muqmahun. Allah Ta'ala sebut sesungguhnya kami akan menjadikan pada a'naqihim, pada leher mereka, aghlalan, iaitu belenggu. Belenggu yang mengikat leher mereka dan mengikat tangan mereka juga. Fahiya ilal adhqani fahum muqmahun. Sehingga kan mereka tertunduk dalam keadaan kehinaan. Ya. Baik, itu kedahsyatan belenggu ya. Sehingga kan dalam riwayat hadis ada dinyatakan ataupun dalam beberapa riwayat ada disebutkan oleh para ulama bahawasanya belenggu itu jika dihimpunkan satu umat ataupun macam satu umat ni jumlah kuantiti manusia yang ramai lah, macam jumlah satu umat manusia, kalau dihimpunkan satu umat manusia untuk mereka bersama-sama mengangkat belenggu itu, nescaya mereka tidak akan mampu untuk mengangkatnya. Bayangkan dalam riwayat itu digambarkan kalaulah ada satu umat manusia atau satu bangsa manusia yang begitu ramai,
dicabar untuk mengangkat belenggu yang membelenggu leher atau batang leher manusia pada hari kiamat, mereka sama sekali tidak akan mampu untuk mengangkat belenggu itu. Apatah lagi nak melepaskan diri daripada belenggu itu. Ini nak katakan dahsyat. Yang keduanya, Allah Ta'ala nak bagi tahu dahsyatnya salasil. Bukan belenggu saja, tetapi adalah salasil. Salasil itu adalah merujuk kepada merujuk kepada rantai. Merujuk kepada rantai. Yang mana rantai itu membelenggu seluruh tubuh manusia, kaki mereka, termasuklah kalau ikut riwayat Ibnu Abbas, dimasukkan melalui mulut mereka dan dikeluarkan melalui dubur mereka. Ini kita boleh tengok dalam surah Al-Haqqah ayat 30 sehingga ayat 32. Allah Ta'ala sebut, khudhuhu faghullu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluku. Kata Allah, pergilah wahai para malaikat ahli neraka, pergilah wahai malaikat penjaga neraka. Khudhuhu, tangkap mereka dengan rantai-rantai itu. Tadi belenggu, ni rantai pula. Faghullu, dan lilitlah badan mereka dengan rantai api neraka yang panas. Kemudian Allah kata dalam ayat 32, zar'uha sab'una dhira'an fasluku. Satu rantai neraka yang mengikat manusia itu supaya manusia tak boleh melarikan diri atau melepaskan diri atau meloloskan diri. Satu rantai itu saja panjangnya adalah 70 hasta. Subhanallah. Bayangkan ibu-ibu sekalian ya. Satu rantai itu saja panjangnya adalah sekitar 70 hasta. Ya, 70 hasta. Lepas tu kalau kita tengok perbandingan ya, kita convertkan daripada hasta pergi kepada meter. Hasta pergi kepada meter. Bayangkan kalau 70 hasta, saya tengok itu ada alat converter untuk tukarkan 70 hasta equal to 32 meter. 32 meter. Bayangkan 32 meter ni bukannya bukannya kecil ya, maknanya maknanya panjang lah ya, maknanya panjang. Kalau kita tukar kepada hasta tu, kalau kita tukar hasta tu kepada kaki pula ya, kalau 70 hasta tu bersamaan lebih kurang dalam 100 lebih kaki. Ini 100 kaki lebih lah. Panjang satu rantai ya, untuk mengikat manusia di padang mahsyar. Bayangkan dia bukan ada satu rantai je yang mereka bawa. Dia ada 7,000 rantai. So satu rantai bersama dengan 100 kaki lebih. Bayangkan ada 7,000 rantai. Kalau kita totalkan semua, lebih kurang ada 700,000 rantai itu kalau disambung-sambung, kerana satu rantai pun dah satu kaki. Ini 7,000 jadi 700,000 kaki panjang rantai-rantai itu, yang mana disebut oleh Ibnu Abbas akan dimasukkan melalui rongga mulutnya dan dikeluarkan melalui duburnya, lalu diikat mereka supaya mereka tidak dapat melarikan diri. Sebab bila manusia ni nak dilempar dalam neraka, of course mereka akan lari. Siapa yang berani terjun dalam neraka? Ya, bila Allah dah putuskan dia kena masuk neraka, dia tak akan suka rela berjalan sendiri masuk neraka. Dia pasti akan melarikan diri. Maka sebab tu Allah sediakan belenggu, Allah sediakan rantai untuk mengikat manusia-manusia ini dan dilemparkan ke dalamnya. Okey. Baik, itu yang pertama pengajaran kita ambil adalah Allah nak membicarakan kedahsyatan belenggu dan rantai yang mengikat manusia daripada melarikan diri daripada siksaan neraka. Yang kedua pengajaran kita ambil daripada ayat 26 ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita berkenaan dengan apa? Iaitu berkenaan dengan tiada tempat perlindungan
dan persembunyian dan tempat keselamatan pada hari kiamat. Itu pengajaran kedua pada ayat 26 ni. So Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita bahawasanya pada hari akhirat tidak ada tempat-tempat keselamatan, perlindungan, berteduh atau tempat menyembunyikan diri, tidak ada. Sebagaimana banyak dalam ayat Quran kalau kita baca, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Ta'ala bagi tahu ketika mana manusia bertanya pada hari akhirat dalam surah Al-Qiyamah misalnya contohnya, Ainal Mafar. Ainal Mafar. Kemanakah tempat kita boleh menyorok ataupun melepaskan diri daripada perbicaraan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Maka Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran, kalla, tidak sesekali. Kamu takkan dapat lari. La wazar. Maksudnya tidak ada jalan keluar ataupun jalan kamu melepaskan diri daripadanya. Tidak ada. Ya. Maka dekat sini menunjukkan bahawasanya hari kiamat itu tidak ada tempat manusia berteduh, tidak ada bumbung kecuali arasy Allah, mana manusia tak ada tempat berteduh melainkan mereka kena berada di bawah matahari yang didekatkan dengan kadar sejengkal di atas kepala mereka. Kemudian dalam masa yang sama mereka juga tidak ada tempat untuk berlindung, mereka juga tidak ada tempat untuk mereka melarikan diri atau melepaskan diri mereka daripada ataupun mengeluarkan diri mereka, akses untuk mereka keluar daripada padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sebaliknya yang dapat melindungi kita pada hari akhirat itu, yang dapat menenangkan kita supaya kita tidak takut dan kita tidak mahu melarikan diri, sebaliknya kita nak jumpa Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi sebut dalam hadis, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'u. Siapa yang pada hari akhirat dia nak jumpa Allah, Allah pun nak jumpa dia juga. Ya. Tapi apakah amalan itu yang menyebabkan seseorang tu balik pada hari akhirat, dia tak nak lari, bahkan dia nak jumpa. Dia bukan nak lari, dia nak jumpa. Yang Allah kata dalam Quran, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dalam surah Kahfi ada satu Allah sebut, satu lagi surah Baqarah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Kemudian Allah kata wasta'inu bis sabri was salah. Baik. Dalam dua ayat ni yang saya bacakan tadi, Allah Ta'ala cerita ciri-ciri orang yang memang dia nak jumpa Allah. Dia bukannya nak larikan diri daripada Allah, bukan nak lari daripada perbicaraan, bahkan dia nak jumpa Allah dalam keadaan memanglah dia takut, tapi dia mengharapkan supaya Allah Ta'ala mengasihaninya dan merahmati dia. Siapa dia yang pertama golongan itu? Yang Allah Ta'ala sebut golongan itu adalah orang yang ikhlas. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Pertama, mereka tu orang yang mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Yang kedua, mereka itu adalah merupakan orang yang ikhlas dalam amalan dia. Dia bukan sekadar mengesa dan mentauhidkan Allah di dalam akidahnya, tetapi dia juga adalah orang yang orang yang ikhlas di dalam amalan dia. Baik, dua dah, iman dan ikhlas. Tiga, dalam surah Baqarah tadi Allah Ta'ala sebut yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Allah Ta'ala sebut iaitu mereka adalah golongan orang-orang yang sentiasa redha dan bersangka baik kepada Allah. Dia redha dan bersangka baik kepada Allah. Ya. Maknanya mereka tu sentiasa ada rasa berharap pada Allah, sentiasa ada rasa takut pada Allah, dan juga mereka itu adalah golongan yang sentiasa rindu kepada Allah Ta'ala. Itu yang golongan yang Allah Ta'ala selamatkan. Okey, yang seterusnya wasta'inu bis sabri was salah, iaitu golongan orang-orang yang bersabar. Golongan orang-orang yang bersabar dan juga golongan orang-orang yang
memperbanyakkan salatnya. Wassalah. Wasta'inu bis-sabri wassalah. Allah Ta'ala bukan sekadar sebut orang yang banyak bersabar saja, tapi Allah Ta'ala juga menyebutkan orang-orang yang menjaga waktu salatnya. Dan tak cukup sekadar itu. Last sekali, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allah Taala kata sesungguhnya solat itu sangat berat melainkan bagi orang yang khusyuk. Maknanya dia bukan sekadar orang yang solat, tetapi dia juga adalah orang-orang yang khusyuk di dalam solatnya. Maksudnya orang yang benar-benar menghayati akan solatnya. Okey? Baik. Jadi saya ingat kita berhenti sampai ayat 26 sebab nanti dah ayat 27 tu dah masuk tentang tajuk berkenaan dengan ciri-ciri sifat orang-orang yang selamat dan orang-orang yang gembira atau berjaya pada hari akhirat. Kerana dia agak panjang perbahasan tentang nafsu mutmainnah, apakah ciri-ciri mereka yang memiliki jiwa ataupun nafsu mutmainnah. Ini insya-Allah nanti kita akan bincangkan pada pengajian kita yang akan datang insya-Allah. Baik, terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.